min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, rupa-rupanya kisah penurunan An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dengan surah Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rupa-rupanya dua surah ini ada sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya telah disihirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihirkan oleh seorang hamba Allah yang berbangsa Yahudi, yang mana beliau bernama Labid bin Asyam, di mana Labid ini menyihirkan Nabi. Dan ahli-ahli sihir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka menggunakan simpulan kali. Dia simpul kali, dia simpul kali satu, dia tiup, dia bacalah jampi serapah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiup sekali. Sehingga kan diceritakan oleh riwayat Al-Baihaqi, dia menjelaskan bahawa dia ada 11 simpulan, 11 ikatan yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditiup, dijampi, rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kena sihir. Kita ingat sihir ni zaman kita, rupanya zaman Nabi dah berlaku. Okey, Nabi sendiri pun dah kena. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terkena sihir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah ayat ini, turun ayat surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jadi kita sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surah Al-Falaq dan surah An-Nas tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan sihir itu daripada Nabi tadi. Diceritakan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, rupanya simpulan kali itu rupanya mereka ahli sihir tadi masukkan ke dalam sebuah perigi. Macam kita zaman kita tanam depan rumah ke, tanam depan pagar ke, lebih kurang macam tu, tempat dalam telaga. Jadi ini cara ahli sihir buat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Al-Falaq ni ada kaitannya dengan kisah sihir. Kita pergi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini dia kata qul, katakanlah. Jadi maknanya di sini ialah Allah telah perintahkan Rasul, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, minta lindung dengan Tuhan yang menguasai subuh. Falaq ini, perkataan falaq yang membawa makna subuh.
ataupun malam. Bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kalau kita letakkan baris perkataan falak, dia membawa makna subuh. Kalau kita letak huruf fa itu di baris bawah, filakun, filak, yang mana membawa makna musibah. Kan orang kita kata selalu tamam, itulah tu filak, filakun. Filakun ini membawa makna musibah ataupun bencana. Okey, sama juga dengan perkataan-perkataan lain. Wudu'un. Wudu'un itu kita perbuatan kita mengambil air sembahyang. Kalau wudu'un itu ialah ayat yang kita nak ambil yang sembahyang. Sama juga dengan perkataan usalli fardal isya'i. Ain baris di bawah isya'i. Isya itu membawa makna sembahyang isya. Kalau tersalah baris sikit sebut usalli fardal asya'i, saja aku makan malam. Sama juga dengan perkataan-perkataan lain. Ini yang membawa makna yang berbeza bila berbarisnya, barisnya bertukar. Labanun, susu. Labinun, labin. Arab kata laban, susu. Labin, batu bata. Kalau labun, labunun. Labun tu anak muda. Jadi ini bahayanya bila kita tersalah baris di dalam setiap bacaan yang kita lakukan. Ini dah bahasa Arab. Jadi dalam ayat ini, ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita bahawa minta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta lindung dengan Allah. Sama juga dengan kita. Kalau kita menghadapi sebarang masalah, perlindungannya ialah minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh minta kepada benda-benda yang lain. Kita tak boleh jumpa kepada ketua lain, jumpa Tok Kamat ke apa nanti. Saya uraikan. Sebab itu di dalam surah Al-Fatihah yang telah kita jelaskan, kita baca sebelum ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau kita baca alif, ya atau ya itu kita tidak letakkan, tidak letakkan. Kalau utawa dia panggil syaddah, alif ya, ya tak alif. Jangan. Dulu kami mengaji dulu, eja surah Fatihah tu eja. Eja yang bahasa lah ni, alif lam mati di atas al, ha mim mati depan ham, ha mim mati di atas ham dan depan du, alhamdu. Itu bahasa lah. Kalau yang Arabnya alif lam fathah, alif lam fathah di atas al, ha mim mati di atas ham dan depan du, alhamdu. Mengeja tu mengeja sampai Allah Taala Nabi mengeja. Ya surah-surah pendek tu mengeja. Syaddah fathah, syaddah kasrah. Baik, kalau alif ya iyyaka na'budu tu kita tidak letakkan syaddah fathah ataupun sabdu di atas. Kita baca alif bawah i, ya di atas ya. Iyyaka na'budu, kita nipiskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari dia semua. Ini bahayanya bahasa Arab. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mengaji. Kita kena belajar surah Al-Fatihah atau bagi khatam betul-betul. Sebab itu di awal yang saya masuk itu mula-mula dulu saya ajak tuan-tuan dan puan-puan baca alif sampai ya awal. Huruf alif sampai ya, alif. Baca surah Bismillah kami didoain. Sebut Bismillahirrahmanirrahim.
Tak apa. Lahjah Arab ni dia kecilkan sikit dia alif ba, kita alif. Kalau belah selatan Kuala Lumpur apa kan dia baca saja. La utara itu yang kita perlu penerai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan yang betulnya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kecil. Kalau belah utara dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia jadi macam tu. Dia kena dipilih sikit. Kita kena ngaji lah, tak apa. Betul sikit-sikit. Janji mau ngaji. Baik, kita sambung sedikit lagi. Baik, qul a'udzu birabbil falaq dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh kita kalau ada masalah apa-apa mohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu kataan yang selalu kita sebut, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sad itu sebutan yang asas. Sad, Allahus samad. Kalau kita baca Allahus samad, Allahus samad, samad tu ialah baca. Allah baca. Tak apa, kita tinggalkan itu. Okey, kita pergi yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kedua, di dalam surah dalam ayat yang kedua yang mana berbunyi min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Dari kejahatan makhluk-makhluk. Maknanya di sini dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini berlaku pada waktu malam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam ayat tersebut qul a'udzu birabbil falaq. Kejahatan ini berlaku pada waktu malam. Tak kiralah curi ke, binatang-binatang buas ke, dia keluar waktu malam. Tikus lah ni baru-baru ni apa? Jalan tiga keluar bawah ni kan. Tikus dia bertangkap ada berapa ratus dia. Tikus sama besar dengan kucing. Kucing tu syok. Kucing tak boleh makan tikus. Okay. Yang mana binatang-binatang buah pun keluar pada waktu malam. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kejahatan berlaku pada waktu malam. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ingat hadisnya berbunyi macam mana, tapi pesanan kepada umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hampir masuk waktu maghrib, esok masuk rumah. Esok masuk dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap. Dan pada waktu maghrib itulah iblis, jin, syaitan berkeliaran. Berlaku pada keluarga, berlaku pada sepupu saya masa saya sekolah menengah lagi. Okay. Yang kata jin syaitan berkeliaran pada waktu maghrib ni kebetulan berlaku pada sepupu saya. Dia ni seorang perempuan, sepupu saya ni seorang perempuan. Dia dibawa oleh jin syaitan waktu maghrib, di mana dia berjalan dan terus berjalan di dalam kawasan bendang yang mana padinya dah masuk. Padi dah nak masuk dah, dia berjalan tengah bendang, jalan. Kebetulan adik lelaki dia nampak kakak ni, siapa kakak aku ni jalan dalam bendang. Dia ikut. Kebetulan orang azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu iblis lari. Bila iblis lari baru dia sedar, habis. Jadi itu menunjukkan bahawa
kejahatan berlaku pada waktu malam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pesan kepada kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur bacalah qul huwallah. Sebelum tidur bacalah qul a'udzu falaq. Bacalah sebelum tidur bacalah qul a'udzu birabbin nas. Tiup dekat tangan dan untuk Ismail kamu saudara, tiup dekat tapak tangan. Sapu daripada ujung kepala turun sampai tekuk. Sapu daripada tangan turun ke ujung. Sapu daripada tengkuk turun sampai ke kaki. InsyaAllah tak ada gangguan-gangguan jin ataupun syaitan semasa tidur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang yang keluar waktu malam pun binatang-binatang yang berbisa. Skorpion lah, ular berbisa dan sebagainya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ajar kepada kita supaya kita sentiasa berwaspada dan minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Dia sambung dari cerita tadi. Di malam gelap gelita tadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apabila malam berlabuh, apabila malam tiba, binatang buas akan keluar, serangga akan keluar, penjahat-penjahat akan keluar. Jadi cara nak minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya malam ni orang takut. Biasanya malam-malam ni orang akan jadi takut. Kadang-kadang kalau cerita hantu banyak. Hantu mak limah lah noh. Mak limah. Kak limah. Buat cerita hantu je. Supaya tu keluar. Tak limai lagi nak buat tau. Hantu. Jadi sampai anak-anak pun jadi takut hantu. Ini tak ada apa-apa. No? Baik. Sambung sedikit. Tukang sihir. Dalam bab ilmu sihir ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut sihir ni kita nak tengok pengertian dia ni. Pengertian dia ni ialah macam ni lah. Sihir ni ialah apa kehendak seseorang. Kehendak seseorang. Contohnya macam masa saya duduk di Sabah. Saya duduk 10 tahun di Sabah, saya kena di pulau. Tak jauh lah perjalanan daripada Sandakan pergi ke pulau tu lebih kurang 6 pagi betul lah, 6 petang sampai, esok sambung lagi 3 jam sampai di sekolah. Duduk sebulan sekali pulau. Jadi orang-orang di sana, tuan-tuan dan puan, perjalanannya meredah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Kiri kanan ni tak nampak apa. Rupa-rupanya orang Sabah ni pandai ilmu sihir. Ilmu sihir ni cukup pandai. Dia geram kat kawan dia buat gigi kawan dia sakit gigi. Sakit semua berguling-guling. Berguling-guling. Sihir tu apa dia? Sihir tu ialah kehendak orang yang nak sihirkan kita. Kehendak. Jadi diceritakan kepada saya bahawa orang yang nak menyihirkan ini rupanya dia ada contoh. Bila kita nak sihir, ilmu sihir ni sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh kita belajar. Boleh kita belajar. Kalau di Malaysia ni di mana terkenal ilmu sihir? Dengan cerita belah polik dah. Polik dah orang polik. Ceritanya dulu je lah. Kalau di satu lagi di cerita kata tu belah tikar batu.
kawasan Tiga Batu tu jangan duk makan. Katanya ada kedai makan itu santau. Katanya tak tahu lah, Allah Alam. Kemudian belah kita tak pergi Kelantan, kawasan Gerik. Kawasan Gerik tu ialah kedai-kedai makan banyak yang berlawan. Saking saya sedar lagi apa dia punya ni. Santau sihir atau jadi apabila seseorang itu berkehendakkan sesuatu, orang itu jadi macam tu, maknanya macam mana? General jin ni dia akan ikut arahan. Contoh A ni, saya nak santau dia. General jin ni dia akan main kepada saya apa kehendak saya. Jadi saya akan nampakkan kepada dia, saya ni nak bagi kau ni porak-poranda rumah tangga. Dia akan porak-poranda rumah tangga. General jin ni dia akan panggil dia punya kapten dia punya tentera dia akan arahkan tentera pergi dekat sini. Sebab itu kadang-kadang orang yang kena sihir, ubatlah macam mana pun dia tak mau keluar. Sebab apa? Dia ada perjanjian dengan general tadi. Buatlah macam mana pun dia tak mau keluar. Kita baca surah ayat kursi, dia baca. Kita baca surah Fatihah, dia baca. Dia tak mau keluar. Sebab apa? Hak yang masuk dalam badan orang tu dia ada perjanjian dengan general. Itulah sihir. Okey? Sebab itulah. Okey, asal sihir itu apa yang disebut di dalam bab ilmu ibadah, ma yufarriqu bainal mar'i waz zawji. Maknanya apabila seseorang itu dia nak apa ma yufarriqu bainal mar'i waz zawji, berkehendakkan kepada rumah tangga itu porak-poranda, dia tak porak-poranda. Ini terjadi kepada kat jiran taman halaman kawan satu sekolah dengan saya lah. Dia bercerita kat saya, dia ada masalah keluarga. Cerita cerita. Okey, bila berubat di satu tempat. Dia berubat di satu tempat sampai satu ketika dia macam seolah-olah seperti hilang ingatan. Tok umur kita okey, you 1 hari bulan 12 you kena pergi Pulau Bangkok, dia ambil hotel ni, duduk sekali sampai pangkatnya tu. Siap baik dia sempat ingat Allah takut. Kita minta dia tolong ingat Allah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, bacalah Quran banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak. Alhamdulillah dia dapat hilang balik, dia dapat elok balik ingatan dia tak pergi. Kalau dia pergi, habis. Memang itulah yang dikatakan bahawa sihir. Baik, sambung lagi ayat wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan daripada kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada simpulan-simpulan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu sihir ni dan membuat benda yang pelik di dunia ni. Benda yang pelik dalam dunia ni ada 5 perkara. Saya nak kaitkan dengan sihir tadi ya, tuan-tuan. Yang pertamanya ialah mukjizat. Mukjizat ini ialah perkara yang luar biasa yang berlaku pada nabi-nabi yang telah dilantik. Contoh kalau ikut Nabi Musa, ahli sihir lempak tali jadi ular. Nabi Musa ambil tongkat dia lempak, makan ambil ular.
Itu mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi satu peristiwa di mana akan berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang pahit, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini suruh korek parit sekeliling Kaabah, sekeliling Madinah, bandar Madinah, untuk mengelak daripada serangan-serangan musuh. Nabi buat kerja sama-sama dengan sahabat sampai tak kenal yang mana satu Nabi, yang mana satu sahabat. Kebetulan seorang sahabat ni dia sembelih sekor lembu, sekor atau kambing. Dia pun masak, suruh bini dia masak nasi berani dia kono. Masak nasi tak apa, buat kacau boleh buang kan. Sikit anak kambing besar mana? Buat sikit saja. Contohnya kita kata 100 orang. Dia buat untuk mungkin 10 orang ataupun 20 orang. Dia jemput panggil sikit-sikit ya Rasulullah ni aku dah masuk sikit. Abu Bakar dia pilih-pilih orang. Lalu Nabi SAW tak sampai hati lah dia seorang makan. Ini sifat Nabi SAW. Nabi pun umum ya, ni sahabat-sahabat jom kita pergi rumah apa Cikgu Lena ni. Dia buat kenduri sikit. Kawan tu tak terlalu 20 orang punya bajet, nak main 100 orang. Takut ni. Takut tak cukup. Dia pun bisik kepada Rasulullah, orang buat macam tu kan? Rasulullah kata tak apa, don't worry, be good. Rasulullah pergi pegang periuk. Rasulullah pergi pegang periuk nasi, pergi pegang periuk langsung. Cukup makan untuk 100 orang. Sama juga dengan berlaku dalam perang. Saya tak ingat perang apa yang Nabi SAW masukkan jari dia dalam baldi, ayam tak cukup, ayam keluar celah-celah jari. Itu adalah mukjizat. Perkara yang pelik berlaku dalam ini satu. Yang pertamanya ialah mukjizat. Yang keduanya ialah irhas. Irhas ni ialah berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan dilantik. Akan dilantik menjadi nabi dan rasul. Contoh macam Nabi Muhammad kita lah. Sampai dia berjalan, ada awan mengiringi Nabi berjalan. Orang tahu, oh, ini bakal menjadi nabi. Itu ialah irhas. Yang ketiga ni ialah karamah. Keramat. Bahasa orang kita keramat. Kubur keramat. Karamah bahasa Arabnya ialah berlaku pada orang-orang alim, yang mana Allah pilih orang itu. Allah pilih orang-orang alim, namanya karamah. Orang alim ni dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada naik perahu lah, dia jalan kaki yang kaya. Itu maksudnya karamah. Kita pergi tengok kubur pada keramat. Okey, ma'unah. Yang keempatnya ialah ma'unah. Ma'unah bukan hanya berlaku di Saud. Ma'unah ialah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam kita ada main surau ni, main surau naik tingkat bangunan 4, naik tergelincir macam mana berdemuk jatuh. Kita bangkit gabung. Tak ada apa, alhamdulillah. 2 minit kali kita tu. Itu ialah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan berlaku dekat kita, mungkin berlaku pada kita. Pernah berlaku pada saya sendiri. Bawa kereta tengah-tengah malam, pukul 2 atau 3 pagi, lalu daripada Gerik nak balik ke Bali, terlelap. Kalau kita terlelap ni, kalau jalan Gerik balik ni, dia tunggu berhenti tak mana. Kita tunggu berhenti di bukit, tunggu berhenti di divider mana-mana, ataupun dalam gaul. Tapi alhamdulillah, kerana kita pergi mengaji. Pergi mengaji itu maksudnya pergi belajar. Maksudnya kita duduk dalam fi sabilillah. Allah duduk.
Pokoknya malaikat pegang seri membunuh. Alhamdulillah berlaku pada saya sendiri. Alhamdulillah lah. Apa tu kaya orang jerit kuat yang tu. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang kelimanya ialah istidraj. Istidraj ni ialah yang kita duk cerita ni ialah sihir. Istidraj ni ialah sihir. Sihir ni tuan-tuan dan puan, dia ada dua. Okay. Sihir ni ada dua. Diceritakan sahabat-sahabat Labid bin Asyam tadi telah buat ikatan tali, tiup kepada ikatan tersebut dan sihirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sihir ni ada dua. Dia ada sihir waqi'i dan sihir khayali. Khayali kita orang khayal. Sihir khayali ni adalah sihir yang mata kita sihir khayali ni contohnya macam ni. Masa saya duduk di Sabah, ada satu tempat, kawasan Bukit Garam Kinabalu. Kawasan ini adalah kawasan yang cukup kuat black magic ni. Yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, tuan-tuan dengar kata kalau orang lelaki kacau orang perempuan di sana, mereka akan kena denda. Mereka akan sihirkan orang yang kacau orang perempuan tu, supaya mereka sihirnya ialah cara macam mana? Mereka sihir dengan cara mana? Hak orang lelaki tu ada di sini. Ni dah tahu ni. Dah tahu ni kan? Sebelum semua dah tahu ni. Allah. Tapi orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak, kita saja yang nampak. Itu namanya sihir khayal. Kita yang nampak. Okey, Muat angkat saya pun beritahu Zul, kalau nak masuk kawasan ni, syarat dia ialah kena pakai sulap dalam terbalik. Syarat dia. Tapi jadi buat tak menjadi. Dia pun cuba juga buat kat saya. Sebab salah satunya ialah saya kenalnya ialah bila saya pergi menjadi seorang tetamu di rumah jiran sebelah tu. Dia basuh panjang sikit dia tu. Boleh kata sikit tu. Macam kita main bertamu di rumah kawan kita, dia akan basahkan semua ruang tamu. Dia kecuali satu tempat saja, dia kosongkan, dia tak basahkan. Dia nak test kita. Kalau kita ada misal, siap. Maksudnya ada isi penuh di dada. Ada misal, ada isi penuh di dada. Itu pandangan dia. Jadi dia pun akan buat macam tu. Dia pun nak cuba kita, nak test kita. Sebenarnya sebelum saya pergi pun saya dah prepare lah. Jadi kalau saya duduk dekat tempat yang kering, maknanya mereka akan cuba saya dengan antara macam-macam apa, sihir apa-apa yang berbentuk yang di Bukit Garam Kinabalu. Kalau saya duduk tempat basah, maknanya saya faham. Maknanya saya tak ada Allah, tak ada ilmu belajar. Itu yang kata sihir khayali, yang mana mereka ni sihirkan orang itu. Hak yang ni ada, hak orang lelaki ada kat sini. Berak, gambar juga lah. Berak boleh keluar ikan puyuh. Berak boleh keluar batang. Itu sihir dia sampai teratus kali. Itu dinamakan sihir khayali. Yang ni bahayanya sihir. Yang keduanya adalah sihir waqi'i. Sihir waqi'i ini ialah sihir yang jelas, kita boleh tengok, kita boleh nampak. Contoh dia, biasanya orang Melayu bila berniaga, ada saingan, customer ramai dengan customer. Contohnya di mi udang, customer ramai satu,
hak yang sebelah sungai tu tak ramai orang, hak sebelah luar sikit tu ramai orang. Jadi hak sebelah tak ramai tu kata, depa ni sihir kami ni, orang tak bayar kedai, hanya masuk tak sedap. Tu orang tak tahu. Saya try dengan anak murid saya dua-dua tu. Asalnya kat sungai tu. Masuk tak sedap. Bila terjadi saingan yang macam tu, maka mereka akan mulakan sihir, menyihir di antara satu sama lain. Yang mana kadang-kadang kalau kedai makan yang kita pergi, kadang-kadang nasi baru masuk nasi itu basi. Itu namanya sihir waqi'i, sihir yang jelas, maka kita boleh tengok. Nasi itu basi, baru masuk sangat. Gulai, kari, kepala ikan apa semua baru masuk 10 minit, 15 minit berbun, ulat keluar. Itu sihir waqi'i, sihir yang jelas, nampak. Yang santau macam kita tadi itu ialah sihir khayali yang kita tak nampak. Entah tahu ada santau angin, santau dalam makanan. Kadang-kadang kita tengok kawan kita duk makan, punya sedap tengok. Kita nampak makanan itu penuh dengan daun-daun buluh, kaca dan sebagainya, benda-benda yang menjijikkan, yang membahayakan diri. Kita tengok kawan kita tu tengah makan sedap, tapi kita tak boleh nak beritahu dia. Kita tak boleh nak beritahu dia, tapi tak boleh beritahu. Itu sihir. Sehingga menyebabkan selesai kawan ni makan, baru kita boleh beritahu, hang ni makan tadi, dah kita makan tak apa, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, muntah bawah. Itulah yang dikatakan sihir. Banyak-banyak lagi lah benda-benda yang sihir. Kadang-kadang orang nak pergi sedap, nak pergi muka cantik, susuk. Nak pergi suara sedap, cucuk kat sini, bagi suara sedap. Ada juga tu suara, orang ngaji pasal suara, bagi suara sedap, susuk. Pokoknya susuk ni dia menggunakan jin dan syaitan. Jadi bila dia guna jin dan syaitan ni dalam Islam tak boleh, tak benar kan? Okey. Baik, dan yang terakhir sekali ialah wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan pendengki bila ia dengki. Dengki salah satu lagi daripada sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sifat hasad, dengki. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam bab dengki mendengki ni, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-hasadu, hasad dengki itu, ya'kulul hasanat, hasad dengki ni dia akan makan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti mana api yang makan kayu api, dia akan makan secara sikit-sikit. Itu yang dikatakan hasad dengki. Hasad dengki ni memang banyak berlaku dalam masyarakat kita, dan merupakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang dengki ni dia sakit sebelum datangnya sakit. Dia tengok orang ni boleh reta, dia ni boleh duit mana, boleh reta baru. Dia sakit sebelum sakit sebelum datangnya sakit. Jadi orang yang dengki ni, orang yang kena dengki ni kena gembira. Alhamdulillah, sebab apa? Hadis Nabi tadi katakan, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad dengki ni
kebaikan-kebaikan ini dia akan makan sedikit demi sedikit. Jadi orang yang dengki, tolong istighfar banyak-banyak. Orang yang kena dengki tu, alhamdulillah, dengkilah lagi. No? Ya, yang syirik itu memang Tuhan tak tahu. Jika ada orang baik, sekali syirik itu Tuhan tak tahu. Jadi dia ada. Yang kedua tu tadi istidraj tu, bukan sahaja kebaikan keluhan Tuhan bagi kepada orang yang Allah benci. Tak sama dengan itu. dia dalam bab sihir, dalam bab sihir, dalam bab dengki apa semua ni. Dalam bab sihir tadi saya lupa nak kaitkan dengan salah satu dia ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masyarakat kita cukup banyak kawan-kawan. Contohnya bila berlaku dalam masyarakat kita anak baru lahir, ataupun dapat cucu baru ke apa semua. Jadi bila kita kadang-kadang cucu tadi dipakaikan gelang warna hitam dengan tali benang warna hitam, benang warna kuning dekat tangan, dekat pinggang. Kalau cucu ke anak muntah-muntah, ambil tali kasut, buh tali kasut dekat tengkuk. Banyak sangat. Jadi dalam hal ini, sekiranya kita mempercayai tangkal itu, boleh menyembuhkan penyakit, maka dia akan membawa kepada syirik kepada Allah. Syirik ini maksudnya menduakan Allah. Dalam masa yang sama orang itu percaya Allah, dalam masa yang sama dia percaya dekat tangkal. Habis itu jenazah bila pakai dah boleh pakai dengan syarat kita tidak bersandarkan kepada perkara itu. Tangkal itu boleh menyembuhkan penyakit, no, itu akan syirik kepada Allah. Jadi kita hanya sekadar, kalau kita kata macam ni, kita pakai tangkai ini adalah usaha ikhtiar kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan penyakit. Jadi kalau kata macam tu, Allah yang menyembuhkan penyakit, semua perkaranya balik kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi kalau itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini adalah salah satu daripada dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan kecuali taubat dengan taubat nasuha. Allah. Bagaimana? Istidraj. Ada dua makna. Ya. Istidraj ini dia termasuk dalam sihir. Sihir ni dia ada cap pada dua, waqi'i dan khayali. Apa yang kita senangkan keluhan Tuhan bagi ke orang yang Allah benci itu. Ya, itu sama. Jadi saya fokuskan istidraj kepada sihir tu. Boleh anda? Okey, saya rasa itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita akhir sekali, yang pertama sekali kita minta lindung daripada kejahatan malam, kita minta lindung daripada kejahatan malam, tukang sihir, orang dengki kepada kita dan sebagainya. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali ialah falsafahnya ialah manusia ni tidak suka dikeji. Manusia ni memang tidak suka dikeji, walaupun benda itu betul. Dan satu lagi ialah manusia suka dipuji, walaupun benda itu tak betul. Saya akhiri dengan falsafah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik kepada Allah yang boleh bersaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an, ashrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al al-Qur'ana lisan
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما